Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, ada lagi yang belum masuk kan? Baru 12. Okey, sampai dah masuk tahniah. Hari ini kita nak discuss topik networking networking. Dengarkan so madam? Dengar madam. Ya, madam. Okey. So, okey nota. Nota ada yang dah download tak daripada portal? Ada yang download tak? Nota dah ada Dah ada dekat portal. So kalau siapa yang nak print, boleh print daripada sana lah. Buku tutorial punya tu tak perlu print sebab media dah bagi buku kan. Cuma print nota sajalah kalau nak hard copy. Okay. Sekejap media nak tanya. Hari tu kita discuss soalan logic gate. Soalan yang keberapa last? Nombor soalan? Ada siapa yang tanda tak? 19. Last. Berapa? Ke 20? 20 yang last. 20 ke? Ha. 20. Logic gate. Betul madam 20. 20 soalan yang ke-20. Kalau maksudnya 20 tu kita belum discuss lah. Kita baru kita stop dekat 20 ke kita dah discuss 20 tu? 20 dah discuss. Oh dah discuss. So 21 Okay. So 21 1, 2. Okay. Tapi hari ini madam nak semua orang siapkan buku tutorial tapi madam nak today madam nak masuk networking lah because nak cover untuk UPSK 2 nanti. Sekejap madam tak lampu sekejap. Okay, so now okay, networking hari tu kita dah masuk 2.1 kan? Betul tak? 2.1 kan kita belum masuk confuse dia tak lupa cantik hari tu. Kita dah masuk belum topik networking untuk kuliah? Dah. Dah kan? So yang ini yang berkaitan dengan wireless access point, router, network card, switch hub. Madam dah explain kan? Dah. Sofia, dah ya? Dah madam. Okay, right. So 2.1 sudah. So kita akan masuk 2.2 lah. Okay, so kalau macam tu kita akan masuk 2.2. Okay. 2.1, 2.2. Okay. Kita dah tahu kan kita punya UPS kita akan run pada minggu yang ke-10. Okay. So kita bismillahirrahmanirrahim. Madam minta Kalish baca doa sekejap, boleh Kalish? Baca doa. Boleh madam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hibbataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay, so now Madam nak explain. Okay, so kita akan masuk slide yang Madam dah share ni iaitu still ada chapter 2 lah Kita masih berada dalam chapter 2. So 2.2 network architecture. Okay, so network architecture ni dia under internet technology lah. Network architecture ni nanti Madam akan terangkan dia ada 2 jenis. So apa yang kita perlu tahu, cara nak draw, cara nak explain lah dia punya setiap satu architecture tu. Okay. So apa yang kita perlu study, explain types of network architecture. So kita ada 2 jenis network architecture yang perlu kita faham untuk di semester.
Okay, so recap semula. Kita recap semula apa itu network. Okay, apa itu network? Network is a collection of computer. So kalau soalan keluar directly dalam UPS kedua nanti, kelas Maiden tak nak terlampau ringkas jawapan tu. Kalau dia ada space, so you all kena copy from, maksudnya kena jawab soalan tu. A network is a collection of computers and devices. Wajib kena mention computers and devices connected together via communications devices. Actually kita ada banyak hari tu kan, Media dah tunjuk communication devices. For example apa kelas communication device? Siapa ingat lagi? Communication device, kita ada apa? Kita ada router, kita ada modem, semua tu kan? Okay, and transmissions media. Transmissions media sama ada kita guna fiber optic ataupun kita guna coaxial cable or kita guna twisted pair. Okay, to share resources such as hardware, software, data and informations. Okay, so ini complete lah satu set definitions berkaitan dengan network. Okay, so kalau jawapan tu 2 markah, Madam perlukan student Madam jawab complete. Network is ni until information. So all this is menunjukkan network lah. Okay. So, okay kat sini dia bagi ringkasan. Ringkasan untuk network. Apa yang kita perlu study dan kita ingatlah sampai exam. Okay. Okay, network ni berkaitan dengan collection tadi. Okay, dia ada beberapa cabang. Yang pertama kita kena tahu communication device. Okay, so any types of the hardware capable transmitting data, instructions and informations between a sending device and receiving device. Contohnya kita nak buat network kan, daripada building A to building B. For sure building A pun kena complete set network, dia punya setup. Sama juga dengan buildings B. Buildings B pun sama juga, kena ada complete set untuk kita setting network. So apa yang perlu ada tadi, so for sure lah kita kena ada transmission media apa yang kita guna pakai. Perantaraan apa yang perlu kita perlukan untuk kita set up setiap PC tu. Okay, so transmission media, yes? Ada soalan ke? Transmission media, materials or substance capable of carrying one or more signal in a communication channel. So dalam kepala kita, kelas kena ingat dalam kepala kita, transmission media ni dia merupakan saluran. Macam mana dia nak saluran tu disampaikan, nak menghantar dan menerima data tu or informations. Okay. So konsep kat sini kita ada dua, menggunakan wired ataupun menggunakan wireless. Okay. So kalau wired transmission media, tak pernah nampak awal merah Kalau wired, kita ada for sure lah kita guna wire. Kita kena wire physical, kita nampak. Cable and others cables materials to send communication signal. So dalam kepala kita dah set dah. Kalau transmission media, soalan dia direct lah, ada macam ni. Biasanya dia akan mention describe about transmission media. So describe or define ke, list down ke, dalam kepala kita automatic jawapan dia ialah wired transmission media dan wireless transmission media. So secara detail, apa itu wired transmission media? Kita ada twisted pair, kita ada coaxial cable, kita ada fiber optic cable. So tiga ini merupakan wired transmission media. Okay, kalau ditanya tentang wired transmission media, yes. Ada soalan? Suruh Medan dengar tak? Dengar Madam. Dengar Madam. Okay, tadi siapa Fahim tak? Siapa nak tanya Madam tadi? Ada tanya ke? Okay. So itu ialah wired so kena fokus. Kalau dalam soalan transmission media ada dua benda yang kita kena faham, sama ada soalan tu diperlukan wired transmission media punya jawapan ataupun wireless lah. So kalau wireless, infrared broadcast, cellular radio, microwave radio, communication satellite. So ini merupakan wireless. Okay, tanpa just wire. on the light and off the light. So we have two lah. We have two types of transmission media. Okay.
So next, kalau communication device yang medium terangkan hari tu kan, so modem, digital modem, Tutup mic. kabel, DSL, ISDN, wireless modem. So ini merupakan wireless access point. Kalau jumpa WAP tu ialah wireless access point lah, singkatan dia, wireless access point. Kalau interface network card, WINC, so ialah wireless lah yang tu. Kalau ada W kat depan tu ialah wireless. And then ada hub and ada switch lah. Okay, ada hub, ada switch. So ini ialah jenis-jenis communication device. Okay, so make it clear. Communication device merupakan betul yang disenaraikan kat bawah ni. Transmissions media, so kita ada dua lah, wired dengan wireless. Okay, yang tu kena ini secara gambaran untuk kita punya topik network. So kalau soalan pun sometimes dia akan tanya bersekitaran ini je. Cuma mendalam lagi lah untuk kita terangkan. Okay. So now, apa itu network architecture? Okay, so network architecture, the configurations of computer and devices on the network. So network architecture tu macam mana kita nak pasang, macam mana kita nak rangkakan dia menggunakan network architecture tu jenis apa? Okay. So kita ada dua jenis. Okay, yang pertama kita ada peer-to-peer. Peer-to-peer, rakan ke rakan. Kalau bahasa Melayu dia lah macam tu lah, peer-to-peer. So paling simple peer-to-peer tu kalau macam kita nak set up dalam situasi yang keluasan yang kecil, then tak melebihi daripada 10 PC. So kita boleh consider guna peer-to-peer network. Okay. Then lagi satu, kita ada architecture client server network. Okay, client server network. Maksudnya kita perlu set up client, kita perlu set up server lah untuk control. Server is untuk control client-client yang kita create. Okay. Okay, so dua perkara ni sangat penting. Selalu ditanya kalau berkaitan dengan networking. Okay, sometimes dia suruh kita draw peer-to-peer punya network. Kita kena draw lah dekat dalam kertas jawapan tu. Sometimes dia suruh kita mention apa maksud client, ataupun what's the function client, apa function server. Itu pun soalan yang selalu ditanya. Function client, function server. Okay, biasanya tu moti 2 markah lah lebih kurang. Okay. So now types of network architecture, peer-to-peer. Singkatan dia adalah P2P lah. Okay, actually P2Peer. Tapi dalam P2Peer, okay. Dalam AZ, medium tak prefer lah, sudah medium hanya menggunakan ringkasan P2P. Make sure kena mention lah peer-to-peer in bracket P2P. Okay. So apa itu P2P class? Peer-to-peer. Okay, peer-to-peer ialah a simple network lah. Actually dia simple network. Kalau nak compare dengan client server, peer-to-peer ialah paling rendah lah dia punya range, dia punya setup untuk kita set up dari segi cost, dari segi penggunaan how many peer yang kita perlukan. So menjawab pada soalan apa itu peer-to-peer, tenang je. Nak first kali mention is a simple inexpensive network that typically connects a fewer than 10 computer. Tadi Medan dah sebutkan. Fewer than 10 computer. Wajib ni. Ini ialah key, main point pun. Markah. Connect fewer than 10 computer where each computer has an equal capability of sharing hardware. Biasalah kalau sharing hardware tu, kita boleh mention tutup search mic. Sorry? Tak, ada orang tak tutup mic, so mengganggu kelas. Oh, okay. Sekejap, mana kena klik tekan. Sudah. Ya. Siapa tak tutup mic Okay, dah medium dah. Tak dah semua macam unmute dah ni? Sorry, dah mute dah? Tadi je medium, lepas tu dia dah mute dah. Oh, okay. Alright, thank you Natasha. Sorry, tu Natasha. Siapa ya? Okay. So continue semula. Okay, Media continue semula.
Okay, continue. Tadi Media mention berkaitan dengan sharing hardware kan. So hardware tu tak semestinya printer. Okay, maybe kita share tapi formally macam standardnya kita akan share printer sajalah. Contohnya kalau kita set up peer-to-peer network 1, katakan kita buat dekat satu lab tu, kita setting peer-to-peer network. So kita perlu hanya ada satu printer sajalah untuk satu lab tu, untuk 10 orang. Okay, so atau lagi satu scanner ke pun boleh juga tak semestinya printer lah ini contoh. Okay, data, kita boleh share data or information with the others computer or the network. Contohnya, tak apa nanti Mary tunjuk gambar rajang tu kan. Okay, peer-to-peer network ideal for very small business and home user lah. Yes. So peer-to-peer is a simple idea lah kalau kita nak buat network dekat rumah kita ataupun dekat office. So kalau melibatkan dalam 10 orang tu, dia perlukan data yang sama. And then dia punya fokus, tadi dia fokus, dia punya job tu pun yang sama. So better kita buat peer-to-peer network sahaja untuk situasi macam tu. Okay. Okay, next. So ini ialah contoh. Ini merupakan contoh gambar rajah lah. Gambar kalau kita nak lukis peer-to-peer. Peer-to-peer tu macam mana? Okay. Actually dia banyak gambar rajah. Ini Medium tak adalah mention, tak adalah sebut satu bentuk dia macam ni je. Semua orang kena buat macam tak. Nanti kalau ada masa lepas kelas Medium kejap lagi, cuba pergi dekat internet ataupun sekarang kalau ada 2 device ke tak kisah, cuba search peer-to-peer. So akan ada banyak jenis rangka dia punya setup dia. Okay. So peer-to-peer, okay contoh peer yang pertama ni, dia menggunakan laptop. Okay, peer yang kedua dia guna personal computer. Desktop lah desktop. Dia guna PC. Peer yang ketiga pun still lagi guna PC. And then peer yang lagi satu tu mungkin dia guna tablet. Okay. So, in between antara peer dengan peer ni kita hubungkan dia dengan hub ataupun switch. Okay, biasanya peer-to-peer ni kalau pada Medium lah sudah hanya lukis hub saja box dia tulis. Dia kena label kelas. Dia tak boleh hanya buat kolom, buat rectangle kecil and then tulis kosong, tak boleh, salah. Dia kena namakan hub tu kat dalam tu, kena tulis hub. Okay, memang wajib, kena label hub kat dalam tu. Ataupun kalau nak letak hub or switch pun boleh. Okay, lagi satu, kalau jumpa antara peer dengan peer ni pun in between ni ada hub, boleh, tak ada masalah Saya ada hub, tapi ni dia tak lukiskan, dia cuma letak center ni je. Okay, so kita tengok lagi. Ni contoh lah. Okay, this one ialah contoh. Contoh network architecture untuk peer-to-peer. Peer dalam exam, tak perlulah kita lukis cantik macam ni. Maksudnya hanya setakat kita buat label, box label kan pun dah memadai. Tapi kalau yang rajin lukis gambar monitor, keyboard yang standard tu kan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting wajib label label peer. So pemeriksa dia tahulah, oh this one is the peer 1. This one peer 2. Kita boleh label peer 1, peer 2, peer 3, peer 4, boleh. So in between ini ada, walaupun dia tak tulis hub, sepatutnya dia kalau ikutnya ada hub lah. Ini secara what you call gambaran lah gambaran. Tapi kalau kita nak menjawab dalam exam, kita kena letaklah ada hub dekat situ. So macam ni, peer pergi ke peer ni. PC ni pergi ke laptop. Okay, actually dia ada setting lah kat sini, dia ada hub. Antara peer laptop ni dengan PC pun sama, dia ada hub. Actually dia boleh lentang pukang maksudnya lentang pukang maksud Medium. Dia boleh dengan PC ni connect, laptop ni boleh connect dengan peer laptop ini. So ini boleh ini. So dia boleh selang, dia boleh berselang. Okay, so nanti kalau ada soalan boleh tanya Medium. Okay, next. Ini ialah peer-to-peer kelas peer-to-peer. Dia tak ada server. Okay, so biasalah kalau kita belajar benda-benda yang dia punya peer-to-peer ke client server ke apa-apa je, dia akan tanya apa advantage lah, apa advantage yang ada dalam peer-to-peer. Okay, so apa yang ada dalam peer-to-peer? Easy to set up. For sure lah dia lebih, kalau nak compare dengan client server,
Peer-to-peer punya setup lagi easy, mudah. Only requiring a hub or switch. Okay, dia hanya perlukan hub or switch to connect all the computers together. Okay, does not need a file server. Dia tak perlu server. Kalau perlu server, nanti kita akan masuk yang second architecture. So now kita berada dalam peer-to-peer. So dia tak perlukan file server untuk kita set up and network operating system. So kita tak perlu OS yang perlu setkan kita nak connect ke mana. Okay. So second, itu is a point yang pertama. Boleh hurai tak nanti advantage dia? Easy to set up. Okay, easy to set up lah. So yang lain ni boleh goreng lah Only require hub or switch to connect all the computers together. So ini kena ni lah. Kita terangkan apa yang easy tu. Okay, yang kedua, do not need to have a common file server. So tak perlulah sebab kita tak perlukan server. Jadi bila kita tak perlukan server, kita tak perlulah ada command. Command tu arahan-arahan lah untuk kita nak linkkan dengan server. Okay, itu point yang kedua. All the resources and content shared by all the computers in the network. Okay. So maksudnya second point advantage untuk peer-to-peer, do not need to have a common file server. Okay, ini pun point untuk menjawab kebaikan peer-to-peer. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ni, if one's computer fails, okay, contohnya kan, kalau yang ini fails, komputer ni what we call breakdown. Okay, breakdown. So PC ni, laptop ni dengan PC ni still lagi working, masih lagi boleh berjalan. So kat sini dia mention if one's computer fail does not affect the functioning lah, maksudnya tak adalah efek pada network yang lain. Okay, so ingat je lah ada 3 advantage. Disadvantage dia ada 2 kat sini yang telah disediakan. For sure lah, biasanya kalau kita tak ada idea sangat apa itu disadvantage kelemahan peer-to-peer tu, kita kaitkan dengan security lah. Okay, biasanya kalau disadvantage ni fokus kita pada security. So in this system is not strong lah. Yes, sure, memang not strong lah kalau compare dengan client server. Okay, kenapa dia tak strong? Sebab dia sendiri yang nak handle. So kalau katakan ada a virus, so dia akan secara automatik dia yang kena handle. So dia tak ada server nak handle. So dia kurang lah dari segi security tu dia kurang. Spyware, trojans, virus. Ni dah mention kan, virus, spyware, trojan, malware can easily transmit all over this architecture. Maksudnya mudah diserang oleh virus, spyware. Class ni lain tau. Virus is a virus, spyware is spyware, trojans is a trojan, malware is malware. Dia tak sama Kita jangan jump semua benda is a virus. Okay, lain sangat. So yang nanti kita akan masuk topik apa berkaitan dengan virus, spyware, trojan, nanti kita akan belajar juga. Okay. So now second, apa lagi? Slow down, so the number of the user increase and only the best okay. The maximum class dia mention kat sini kan, dia fewer than 10 computer and devices lah. So kalau katakan kekurangan tu, kalau 10 komputer dia agak slow lah. Dia agak slow dia tu. Okay, so itu berkaitan dengan disadvantage. Okay, now kita masuk second kita punya network architecture. So ingat dalam kepala kalau soalan tu keluar architecture, yang pertama ialah peer-to-peer. Kedua, client server. Okay, so apa yang ada dalam client server? Okay, a computer that's control access to the hardware, software and the other resources on the network and provides centralized storage area from program data and information. Okay, server ni peranan dia, fungsi dia ialah orang yang control lah, dia macam manager lah. Dia akan control all activities yang yang network lain yang connect dengan server. For sure lah kita kena set up server tu, dia akan declare, dia akan define semua PC-PC yang wujud kat dalam network tu. Okay, so apa function client? Function client are those computers and mobile devices on the network that's really on the server for its resources. Apa pun client dia akan refer pada server dulu. Okay.
Contoh dekat sini Okay, a server simpan database of customer. Okay, client on the network, company employees access the customer database on the server. Okay, contohnya katakan klien yang pertama dia menerima dia menerima data kan. So database tu disimpan dekat server lah. Jadi kalau diperlukan oleh klien-klien yang lain, dia akan refer pada server. Dia request lah, saya nak data ni lah. So server pun dia detect, siapa dia ni? Okay, boleh hantar. So macam itulah konsep dia. Okay, so ini adalah konsep gambar rajah situasi cara kita melukis client server. Ini secara ni lah. Tapi boleh search ke internet, macam-macam bentuk lah yang di set up untuk client server. Okay, so untuk menjawab soalan apa itu client server, Medianak semua sudah Median fahamkan client/server network in which one or more. Ya, dia perlukan one or more computer acts as a server lah. Okay. Biasanya kita akan set up satu dulu lah untuk peringkat kita ni. Kita akan declare satu saja server that's provide services. Okay, ingat fungsi untuk client dia provide service. Ingat tu, provide services. Okay, and the others computer on the network client which requires services from the server. Siapa yang bagi servis? Client ke server? Server. Server. Kan server lah yang akan provide services tu. Okay, so kena ingat client server ni pun penting. Biasanya dia akan tanya apa function client, apa function server. So now tengok gambar rajah ni. Okay, kalau dalam exam nanti nak lukis server, bolehlah lukis 4 segi, memanjang macam ni. Okay, and then kita labelkan server. So server kena ada, tak semestinya dia ada di tengah-tengah tak semestinya dia ada tengah-tengah in between daripada klien-klien, maybe dia duduk kat tepi. So boleh juga as long benda tu dia akan link dengan server. Contohnya klien 1 ni, klien 1 dia akan point pada server, klien 2 dia akan point pada server. Klien 3 ni printer, dia orang kan share printer kan. So kalau klien ni dia nak print dia punya maklumat, so dia request dengan server hantar dekat printer, hello nak print daripada klien 1, klien 2 boleh tak? So printer kata okay, so dia akan hantar data dan dia akan print. Konsep dia macam tu. And then bila dia nak perlukan balik dia punya maklumat, printer dia akan keluarkan output lah. So tak adalah dia nak hantar balik. Biasanya klien hantar data dekat server hantar kat printer akan print out. Okay. So kalau klien ni pula, kalau katakan dia perlukan data daripada klien yang guna tablet ni, exit tablet, so dia akan request lah dengan server. Dia tak boleh jump to klien. Kalau dia jump to klien, itu dah guna konsep peer to peer. Disebabkan kita guna center, kita ada server, so dia akan request. Firstly, bukan server request kat klien kena request dengan server. So klien request dengan server, hello, klien tab, boleh tak hantar maklumat dekat klien PC ni. So bila okay, so dia akan hantarlah sini dan sini akan hantar sini. So dia macam tu. So kat sini apa yang problem besar berlaku sekiranya sesuatu berlaku kat sesuatu perkara. Ya, soalan medium. Siapa yang penting kat sini? Server, once server breakdown, maksudnya kalau server tu problem, hang, habis yang lain, tak boleh nak connect antara each other. So klien ni pun akan refer pada server. So no point lah kalau server ni problem, dia tak boleh nak berkomunikasi. Okay. Dia perlukan switch biasanya kalau klien server dia ada switch lah. Dia tak akan guna hub tu small kan. So dia akan guna switch. Okay, next. Okay, ini ialah situasi dalam bentuk dia tak boleh terangkat macam ni. Dia tak boleh jarak, dia kena touch. Okay, dia kena touch macam ni. So make sure kalau nak draw dalam exam, okay, boleh draw macam ni, tapi ini kena touch. Jangan simply lukis guna ruler. Mesti touch. Okay, so ini klien laptop, klien printer, klien personal computer. Okay, sebenarnya contoh soalan lah kan. Kalau katakan dalam soalan tu dia dah mention curi laptop,
one PC, one printer. So dalam kepala kita dah tahu dah benda apa yang kita perlu lukis. Jangan simply lukis. Kalau katakan soalan general, it's okay. Kalau soalan tu dia dah bagi, dia dah fixkan dah. So menggunakan client server, so kita kena draw lah client 1, client 2. Kita ikut pada soalan Ini contoh. Okay, next. Ada soalan tak sangat ni? Tak ada. Madam boleh. Ya, ada. Kenapa server dia bukan kat tengah? Okay, ni gambar aja dia lukis server dia bukan dekat tengah. Okay, sebenarnya server ni dia boleh duduk dekat sini, atas ni. Sebenarnya antara server nak pergi dengan klien ni, dia ada kat sini, dia ada tengah lah hub dengan switch. So dia tak nak lukis banyak, so dia lukis satu je kat sini, dia letak server dia dekat sini. Sebenarnya kalau server ni duduk tengah, kan, kalau server ni duduk tengah, kita sebenarnya boleh ada lagi gambar ajar lain. Server ni kita boleh tulis kat sini, server, lepas tu bawah dia hub switch. Pun boleh, maksudnya kita label kat atas ni server. Lepas tu bawah dia kita label hub/switch. Okay, and then lagi satu, kalau kita tulis server dekat sini besar-besar, then kita nak buat hub, so tak perlulah macam tu. Macam sebenarnya setiap connection ni dia ada hub or switch, dia melalui hub or switch. Itu maksud madam. So server ni bolehlah tulis kat atas ni supaya tak confuse. Ini dia asingkan dia tak kat sini. Kalau dia letak kat sini sekalipun, kita punya cara bacaan kita still sama jugalah. Client dia akan pergi dekat hot switch dan dia pergi ke server. Server patah balik pergi sini. Ini ialah penyambungan. Kan kita punya sambungan kan. Okay. So yang ni kena label lah ikut pada soalan. Okay, macam biasalah dia pun ada advantage dan juga disadvantage. So kalau advantage dia ialah work with any size of network and does not tend to slow down with the heavy use lah. Sebenarnya kalau kita guna client server, kita punya network tu lagi laju lah sebab kita menggunakan switch. Because kita gunakan switch itu lebih kalau nak ikut kepoweran tu, power lah switch tu daripada hub. Tapi tengok pada network yang kita set up. Tapi macam kalau set up untuk hanya setakat 3 PC, boleh buat client server, tapi memadai kalau kita guna peer to peer. Pun boleh lah kalau kita nak jimat dari segi cost. Apapun back to cost lah cost. Second, security is a more advantage. So kelebihan dia dari segi security dia more advantage because daripada awal lagi kalau dapat detect tu server dah boleh detect dulu sebelum pergi ke next client. So itulah dia punya kelebihan dia. Okay, so disadvantage, dia terlampau kompleks lah actually bila kita guna client server. Okay, lalu. Okay, bila kita guna client server, dia punya kelemahan dia tu, disadvantage dia ialah dia terlampau kompleks lah. Normal lah tu server kan, kita nak kena set up dan kita nak kena jaga dia punya dari segi pernah tengok tak server? Kalau dekat sekolah kan, perasan tak dekat sekolah kalau dekat makmal komputer, kalau ada 2 buah makmal 1, makmal 2 and ada satu bilik kecil tu. Bilik kecil tu merupakan bilik server tu untuk handle, untuk control PC lab 1, PC lab 2. Kalau siapa perasan lah kalau dekat sekolah kan, kalau nak pergi toilet ke, biasanya kalau nak pergi toilet tu on the way tu nampak ni bilik kecil ni bilik apa ya? Biasanya dia ada label lah bilik server. Okay, so server tak semestinya duduk kat dalam lab yang sama. Okay, server tak semestinya duduk sebelah-sebelah meja pensyarah ke, meja cikgu ke. So dia boleh duduk bilik khas lah sebab dia perlukan equipment yang lain macam aircon, dia kena sejuk server tu. So macam kat library kita, macam dekat kita punya lab dekat college. Kita punya server dekat library bahagian atas kan, siapa yang perasan ada satu bilik khas tu. Media pernah lah masuk dulu, takut lah cakap media, takut terkatuk. Pintu dia kan tebal, berat kan. So masa tu media dengan 3 orang lah pensyarah masa pergi marking kan on aircon dan dalam bilik tu ada sekali dengan bilik server. So dia agak miskat jugalah bilik tu. So dia memang ada aircon dan dia memang kena sejuk lah bilik server tu. Okay, so dia complex and costly lah. So ingat ya, complex and costly to set up network untuk client server. Okay, so second, if the server goes, ni dia mention kan, kalau kita punya server tu feel a problem,
or something yang dia punya sangkut program dia ke OS dia. So affects all the computer lah in the network. Macam dia cakap tadi. Kalau otak lah pula, sorry, kalau server tu dia problem, dia lain memang tak boleh nak beroperasi lah. Okay, setakat ni boleh? Boleh kan? Ni teori lah. Semua orang mengantuk ke teori bila cakap kan? Okay. Okay, so antara peer-to-peer client server, ini adalah ringkasan dia lah. Okay, so memadai kalau ramai yang last minute nak cover. So memadai kalau betul-betul fahamkan 3 poin ni untuk peer-to-peer, 3 poin ni untuk client server. Okay, so Medan tak perlu terangkan lagi lah sebab dia sama je macam Medan explain tadi. Boleh kelas? Boleh? Boleh. Cara nak? Madam. Boleh madam. Jangan tertidur pula ni. 2.40. Okay. So kalau difference between client server dengan peer-to-peer, okay. Senang je. Kalau disuruh bezakan dari segi kedua-dua network architecture ni, bagi kriteria dari segi size pun boleh. Dari segi size, biasanya dalam skema jawapan tu dia akan bagilah ketiga-tiga ataupun dia akan bagilah kelonggaran untuk pemeriksa tu bagi jawapan sekiranya betul lah pelajar tu jawab. Pelajar tu faham apa itu peer-to-peer, apa itu client server. Okay, secara ringkasnya kalau dia suruh difference antara kedua-dua network architecture, so firstly bagilah dari segi size. Okay, dari segi size ni mention lah fewer than 10 computer and devices untuk menerangkan peer-to-peer. Kalau client server, any size of network and does not tend to slow down with a heavy use. So ini untuk client server. Okay, so kalau saya nak ingat bolehlah bagi berkaitan dengan size. Second tu boleh bagi dia punya easy to set up, compact to costly. Ni pun boleh juga. Ini pun selalu pelajar akan jawab lah. Biasanya poin 3 ni lah pelajar akan bagi dalam exam. Contohnya kalau macam P2P ni kita tahu kalau if one computer fails, does not affect. Tak ada kesan yang lain sebab dia tak linkkan dengan server. Tapi kalau ini kelas, okay, kalau ini jangan keliru. Kalau server saja yang problem dia kelas, baru efek pada semua. Tapi kalau satu je network problem, dia tak ada efek untuk network tu problem lah. Maksudnya PC tu je lah yang kita perlu repair. Server dengan yang lain tu still lagi boleh on. Okay, fahamkan maksud Madam? Hanya server saja yang problem memberi efek kepada semua kita punya client. But kalau client satu yang problem, dia, itu pun soalan pernah keluar ya, dia mengelirukan pelajar. What happen? Dia akan tanya lah what happen if one client breakdown. So what happen dalam network tu? Itu pun soalan pernah keluar lah, minta pelajar terangkan dia punya situasi yang akan berlaku. Okay. So this one ialah configurations of computer, devices and media on the network. Okay, so yang ni boleh baca lah ya. Peer-to-peer, end-to-end dia akan explain balik benda yang sama lah sebenarnya apa yang Bidan terangkan tadi. Okay, so ini pun sama, dia akan terangkan balik configurations of computer. Okay, so for sure lah kalau client server ni dia perlu ada client, dia perlu ada server, dia perlu ada client. So kalau yang ni dia perlukan ada peer-to-peer, at least ada 10 computer, 10 computers. Okay. So, Mida harap sangat nanti masa UPS kedua, masing-masing boleh skor markah yang 22 markah kan UPS nanti? UPS 1 hari tu 18 markah. UPS 1 hari tu 18 markah. UPS kedua 22 markah 22 markah. So, for sure Mida pasti akan ada soalan peer-to-peer dan client server lah. Okay. Kita akan guna test MOS juga Okay, next. Okay, sudah habis untuk 2.2. Untuk menjawab balik soalan yang Medan terangkan tadi, semua orang kena wajib buat, wajib. Tapi jangan stres in bracket jangan stres. Okay, so Medan nak semua orang lebih faham dan cuba jawab balik soalan-soalan ini dalam satu layar kertas, A4 paper dan buat bentuk macam mind maps lah. Okay, bentuk dalam mind maps. 2.1 pun sama, Medan perlukan dalam bentuk mind map. Walaupun Medan tak minta, Medan mengharap semua orang buat sendirilah untuk kefahaman masing-masing. Okay, so dah habis untuk 2.2. Okay, manakah kawan yang lain tak masuk ni? Dia pergi mana?
Tu ramai tak ada, madam. Ha? Tu ramai tak Pointer ada. ramai tak ada. Bagaimana? Tak, Ada tak wakil tu pointer kat sini? ada yang sakit, madam. Ada yang sakit? Azroy accident. Sakit. Astaghfirullahalazim. Accident sebab apa? Motor, madam. Semalam dia accident. Motor. Dia naik motor. Uh-uh. Ya Allah. Apa itu? Dia naik motor accident dekat kawasan perumahan dia lah. Yang tu tak tahu, madam. Tak Tapi tahu. kelas kita orang ramai tak ada ini. Jap yang tak ada 2 tak ada, ramai tak ada. Uh-uh. 1, 2 ada. Ni Haziq Daniel ada, Khalish ada, Huda ada. Okey. Tadi yang dia dapat mesej cuma si Ikwan nak pergi Kajang, rumah nenek dia sebab Perawang. Yang tadi Dolman tak ada. Ikwan. Ikan tak ada. Dia tak ada kenapa? Medium tak Dolman ulang dah demam. tahu sampai tak. Medium tak ulang dah. So nanti kena belajar sendiri lah kalau mana yang tak clear. Sekejap, medium. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Okey ke? 2.3 kita masuk 2.3. Kemudian masukkan teruslah 2.3. Okey. Okey, nampak tak 2.3 Okey. Can now see your application. Okay, so semua orang nampak. Okay, 2.3 kita continue sikit lagi. Media nak habiskan yang 2.3, tak banyak ni. So actually nota pun media dah bagikan hari tu kan. Okay, 2.3 classifications of network. Okay. So kita perlu explain lah classifications of network. Kita tengok. Okay. So actually dulu kita siapa kalau perasan berkaitan dengan network classification, jangan confuse tau, architecture is architecture. Okay, iaitu peer-to-peer client server. Kalau soalan tu classifications of network, untuk SEM ni kita dah ringkaskan hanya tinggal local area network LAN dan juga wide area network WAN. So dah tak ada lagi dah MAN. Metropolitan tu dah dibuang dalam syllabus. Okay, mungkin ada yang tanya Media kan, Media bukan ada lagi satu ke MAN? Yes, before this memang ada 3 yang kita fokus. Local area network LAN, in bracket LAN LAN. Dalam huruf besar ya kelas, kalau dalam exam, LAN ni huruf besar, WAN ni pun huruf besar. Okay, so wide area network. Dan lagi satu metropolitan area network. MAN tu dah tak ada so kita skip. Dan kita hanya fokus pada 2 sahaja classification of network. Okay, so dia teori sikit lah untuk topik ni. Dia tak ada macam 1.3 dengan 1.4. Kita kena kira kan. Okay. So firstly kita akan masuk LAN. Apa itu LAN? Local Area Network. Okay. Kalau yang tak jelas boleh tanya Medium. Okay. So ini adalah definitions untuk LAN. Ini jawapan yang selalu ditanya. Soalan yang selalu ditanya dan jawapannya ini sahaja. Untuk apa itu LAN? Kalau 2 markah define about LAN. Okay. So apa itu LAN? Firstly, kalau student yang jawab local area network in bracket LAN, tak ada markah ya kelas, itu hanya dia punya maksud dia. So tak ada markah sebab Media ada jumpa juga, tiba-tiba je letak je local area network. So tak boleh lah So kena mention is a network that connect computers and devices. Ini point yang pertama, kalau jawab dah dapat 1 markah. Okay, a network that connects computers and devices. Make sure connect dengan komputer dan juga peranti-peranti yang lain lah. Kita bukannya hanya connect pada PC sahaja. Kita connect juga dengan device-device yang lain. In a limited. Ini ialah point yang kedua. Bila pelajar itu jawab, ada limited geographical area, tu menunjukkan kefahaman pelajar lah tentang local area network. So akan dapat lagi 2 markah. So sambungan dia adalah search as home, dekat rumah kita boleh set up LAN, dekat sekolah, computer school, lab kan. So kita boleh set up LAN juga, macam kat office, dekat college kita tu kita guna LAN je.
then office building. Okay, contohnya macam ni. Kalau dekat lab kita tu, kita ada lab 1, lab 2, lab 3 sampailah lab 7 kan. Yang itu menggunakan local area network sahaja. Okay, because they limited geographical area. They still berada dalam kawasan yang sama. Okay, contoh. Okay, contoh. For sure lah kita ada switch. Okay, banyak pula notification macam kita ada switch lah dekat tengah. Biasalah apa pun kita akan ada hub or switch. Okay, hub or switch. Tapi dalam konsep LAN ni dengan WAN, kita lebih pada switch lah sebab beza dia dekat sini. Kalau perasaan dia punya USB port ni, dia punya port ni memang banyak lah. Kalau hub separuh je kan, hub separuh je, kecil je kan. Okay, switch lebih besar lah. Capacity dia itu luas, lebih luas. Okay, so now kita nak connectkan dengan laptop, komputer laptop juga. So semua ni kita set up menggunakan LAN cable. So kalau konsep macam ni kita guna fiber optic lah. Transmission media kita ialah fiber optic. Okay, so nanti confuse kan, media masa mana nak guna transmission media pula. Ada lagi satu device ni ialah ni switch. Komputer ni ialah device lah yang diperlukan untuk set up network. Okay, untuk hubungkan ni gunakan apa? Guna kabel. So kalau kabel kita guna apa? Fiber optic. Tapi konsep kita, kita punya apa tu? What you call? Kita punya classification network kita ialah LAN. Itu yang Media nak terangkan sebab kita berada dalam satu situasi lah. Kawasan yang terhad. So kita hanya guna LAN. Okay, this is a local area network example. Device connect to switch through LAN cable. So senang cerita, ini kita guna local area network. Okay. Ni contoh lagi. Kalau macam masa tak jelas lagi, apa itu LAN? Nak guna kat mana LAN? So LAN merupakan local area network lah untuk kita buat connection dalam satu building. Contohnya lah kan, kalau dekat office, dekat menara pentadbiran, kita ada jabatan matematik. Bawah sekali apa? Jabatan sains. Dalam jabatan sains tu dia ada banyak unit lain kan, unit kimia, unit bio. And then second level dekat office tu ialah jabatan matematik. So dia ada unit maths. Dan unit Sainscom dia tak duduk situ lah sebab ramai pensyarah maths. So unit Sainscom dia semua orang beralih dekat library atas. So still lagi boleh guna local area network lah. Okay, so maksudnya kat sini contoh situasi kat building yang dia bagi ni 3 level. Level yang atas ni ialah customer services office. Okay, level yang kedua ni marketing department office. So ini ialah server lah ni. So node server for local area network. Ini ialah server lah ni nak control kedua-dua level atas ni. Okay, boleh? Sini ialah contoh lah contoh macam ni LAN, penggunaan LAN. Okay, example of wireless LAN pula. Kalau wireless LAN, kalau macam ni kabel lah ni. Okay, kalau macam ni kita pakai kabel lah, kabel. So bila dekat access point ni kita ada boleh guna wireless. Kalau pelajar dekat college boleh tak guna dapat tak wifi internet dekat college? Slow ke? Dekat internet dekat office slow Tiga tempat ke madam? Tak dapat Ada connection tak untuk student access? Kalau library tu tak laju juga. Library tu laju juga madam. Kan, maybe kat situ dia dekat lah dengan dia punya server, kan, ataupun dia punya IP access point dia tu. So dia ada part-part lah, lokasi-lokasi yang kita boleh access internet dekat college tu. Okay, so kalau menunjukkan warna kuning ni, ni adalah wireless lah. So dia tak perlu wired untuk dapatkan servis internet, dia hanya perlukan access point dan dia perlu ada password lah untuk kita access internet. Okay. So, okay, next, class kriteria untuk LAN. Apa yang kita boleh terangkan berkenaan dengan LAN? Okay,
So fokus kita pada untuk kita terang sebenarnya dalam soalan LAN ni biasanya dia suruh kita compare, sometimes dia suruh compare LAN dengan WAN sebab kita dah tak ada MAN kan. So kita perlu compare LAN, dia nak tengoklah perbezaan LAN dengan WAN. Itu contoh soalan. Ataupun dia nak suruh kita bandingkan area of coverage untuk LAN dan juga WAN. So kalau untuk LAN, so kita boleh terangkanlah yang Bidin cakap tadi. Ini sebiji ni, okay maybe lah kan search as home. Lepas tu dia tak tahulah benda apa nak pergi nak contohnya kan. Letak je lah home, office building, macam tu lah. So boleh bagi contoh. Contoh ni memang media wajibkan lah, so dia media bagi jugalah supaya menyokong soalan jawapan kita bagi. Okay, dari segi network ownership. Siapa dia punya tu, kita punya ownership kita kalau LAN. Owns and operates by single person lah. So contohnya kalau kita dekat rumah, kita lah ownership LAN yang kita buat tu. Okay, so kalau dekat office dia adalah college punya lah network ownership tu. Okay, tu dari segi ownership. Kalau transmissions media, LAN can be, maksudnya dia boleh guna dua-dua kan, tadi Bidan terangkan gambar rajah ke atas. Kalau guna transmissions media, ingat lagi tak transmissions media kita? Kita ada wired, kita ada wireless kan. Kalau wired kita ada berapa? 3 kan. Twisted pair, coaxial cable dengan fiber optic. Kalau wireless yang tadilah Mida sebut banyak tadi tu. Infrared, Bluetooth dan seangkatan yang lain lah, banyak-banyak lagi kan. Itu ialah transmission media. Actually dia untuk topik network ni tak susah, melainkan tapi kena study lah. Kita kena study dan baru kita boleh explain balik. Baru boleh kita kelaskan dia. Oh, transmission media ni ada 2, wired and wireless. Oh, dalam wired ni dia ada 3 lagi dia punya jenis-jenis wired. Then wireless pun dia ada jenis-jenis lagi wireless. Itu maksud medium. Okay, kalau kita tak study, kita tak tahu nak kelaskan dia. Okay, communications device. For sure lah kita guna switch, hub, modem, router. Ni adalah communication device. Yang tadilah hardware yang diperlukan untuk kita set up kita punya network. Okay, boleh kelas untuk bahagian LAN? Ni LAN Boleh. Okay, lepas tu kita akan masuk advantage. Nanti boleh study balik. Advantage ni dia for sure lah dia allow user on the network to share resources. Dia lebih kurang tahu kelebihan dia to share macam tu lah. To share apa? To share data, to share information, to share program. Limited geographical area ni dia menunjukkan dia dalam rangkaian range yang diperlukan sajalah untuk kita guna line. Okay. So dia lebih easy ataupun lebih safety lah daripada kita nak guna WAN nanti, because WAN tu melibatkan dunia kan. So ni point yang pertama kalau nak jawab berkaitan dengan advantage. Second, dia boleh reduce cost because the resource such as printer large tu boleh share lah. Dia boleh share kan, can be share point dia. So yang ni boleh faham, kena baca lah dia punya advantage dan juga disadvantage. Apa kelemahan dia? So biasalah kelemahan ni kalau if all the computer runs at the same time, biasalah dia akan jadi slow kan. So dia akan jadi printing can be slow, long print queue, maybe kita nak access sesuatu pun dia akan jadi slow because dia dalam sebab apa? Sebab dia akan guna dalam masa yang sama lah. Kalau tak guna masa sama akan lagi laju lah, dia cepat. Okay, sebab dia share kan. So data is a share the net for security. Ni pun sama dari segi security. So boleh terangkan lah. Okay, so dia boleh expose lah, boleh terdedah dengan virus. Okay, so settle untuk LAN. Dia pergi dulu bahagian 1. Okay, 1 wide area network. Okay, wide area network. Tadi LAN, sekarang ni ialah WAN. Okay, now WAN. Okay, ni guna LAN. Dalam WAN ada LAN. Okay, so dalam WAN ada LAN. Okay, so kita kena tahulah. Nak jadikan WAN tu maksudnya ada dulu LAN lah, wujudnya LAN. Contohnya ni negara Singapura. Okay, Singapura, US, UK, China katakan. So bila Malaysia kat mana? Malaysia pula tak ada. Okay, katakan di Malaysia. Malaysia dia ada
linkkan dengan US katakan. So di perantaraan itu menggunakan WAN lah untuk membuat connections dengan the selain negara Malaysia. Luar daripada Malaysia je, automatic kita guna WAN. Okay, so itu maksud medium. So ini adalah WAN. WAN ni dia lebih kepada dunia lah. Maksud luas lah, meluas. Okay, so wide area network, kalau nak jawab pada soalan WAN, WAN is a network that's a large geographical. So di large geographical, tadi apa? Limited kan? Geographical area, betul tak untuk LAN? So kalau untuk WAN, large geographical area such as city, country or the world. Okay, tadi Mida sebut antara Malaysia, UK ke US ke China ke. Okay, kalau katakan Madam sebut kita tengok pada fee perbankan, right? Bank. Katakan kita ambil MyBank lah, MyBank. So katakan MyBank dia punya LAN dekat sini ialah HQ dia dekat KL, Kuala Lumpur. So biasalah kan every day dia orang akan collect dia punya data, right? So dia akan connect dengan center point dia lah, macam katakan dekat Kedah. So dia ada satu center point dekat Kedah, MyBank dekat Kedah yang akan hantar maklumat dekat KL. Or dekat Sarawak, MyBank dekat Sarawak dia akan hantar menggunakan WAN. Methods dia guna teknologi WAN juga untuk hantar data closing lah untuk everyday. So dekat mana lagi? Dekat KL, so dekat mana? Johor. Johor pun sama, dia akan hantar data dekat KL. So menggunakan WAN, bukan LAN LAN hanya kawasan small area, limited geographical area. Okay, so yang tu clear maksud media bukanlah negara-negara sahaja. Maksudnya dalam Malaysia pun still lagi kita boleh guna WAN. Masih lagi guna WAN. Okay, kat mana? Okay, second point, the internet is the world's largest WAN. Okay, example 1. Okay, now tengok gambar rajah ni. Okay, gambar rajah ni kelas. Okay, contohnya situasi dekat sini dia ada banyak lah kan mobile employee. Biasa mobile ni dia ada guna kat mana? Ada kereta kan yang boleh detect. Ini dekat rumah, so dekat buildings. So ini situasi lah yang menggunakan WAN. Branch office. So branch office. So ini luas lah ni, maksudnya luas dia menggunakan communication satellite untuk control dia punya network. Okay, so ini contoh lah. Okay, next. Ni example 1 example 1. Okay. So ni buat example 1 juga, sebenarnya banyak. Kalau search ke internet tu macam-macam kita akan jumpalah cara set up WAN. Okay, ni pun contoh juga, ni apa hospital ke. So ni data center, overseas WAN. So ini contoh lah contoh nak set up WAN. Dia ambil gambaran lah gambaran. Okay, so karakteristik WAN sama je macam dengan LAN tadi. Bezanya ialah network that's cover a wide geographical area. So kita boleh mention lah city, country or the world. Okay. So contohnya daripada bandar Banting dengan Kuala Selangor. So kita guna WAN lah kita tak boleh guna LAN lah, kita guna WAN. Okay, walaupun dalam negeri yang sama, di banyak daerah kan. So daerah ke daerah pun kita akan guna WAN juga. Okay. So second, network ownership tu ialah siapa? Dia no ownership. Actually dia public public. Boleh tak mention kat sini Internet is the largest one and for sure lah the largest and is a have a no ownership. Okay, no ownership or kita boleh letak public. Okay, public. Okay. So dia tak ada siapa pun. Semua orang boleh dapatlah dia punya servis. Okay, transmission media. So dia sama juga dengan LAN, dia menggunakan wired dan ada yang menggunakan wireless. Senang cerita boleh tengok gambar rajah media share tadi kan, ada yang guna wireless, ada yang guna wired. Okay, the last point, communication device pun sama juga macam dengan LAN tadi. Dia pun juga guna switch. Actually kan semua benda ni, semua benda-benda ni, access point, semua diperlukan bila kita nak set up network. Okay, tak akan ada orang akan cakap, okay lah kita set up network, tapi kita tak perlu pun beli alat-alat communication device ni. Dah nak set up macam mana? Tak ada device kan? So diperlukan untuk kita buat perlukan communication device lah untuk kita set up network. Tak kisahlah LAN ke WAN ke, so kita perlukan. Okay.
So last advantage untuk one for sure lah dia merupakan sama juga kelas, sebenarnya sama aja. Siapa yang confuse sama aja. Dan cuma mention je lah. At the end ni kena mention in a wide geographical area. Okay. So dia pun allow user on the network lah. Dalam network tu boleh share data, printer. So everything lah yang boleh di-share dalam network. Reduce cost because the hardware can be shared. So tu salah satu advantage juga. Sama juga kalau katakan soalan tu berkaitan dengan LAN. So kita boleh guna point yang sama. Reduce cost because the hardware can be shared. Hardware ni for example printer. Kalau siapa lagi nak terangkan apa itu hardware, for example printer. Okay. Okay, disadvantage. Kan tengok kan security. Samalah kita dah cakap tadi kan. Kalau disadvantage tu kalau pening-pening sangat nak goreng macam mana, pointkan saja pada security. Okay, because the potentials hack lah. Memang kebanyakannya tu akan boleh dihack. Salah benda yang open ni. Kan dia public kan. So ni boleh baca. Second point, encryptions ni. Secure data to financial transaction necessary because it's even easy to capture data. Okay, encryptions ni tahu tak apa itu encryptions? Macam kod lah kan dalam contohnya ketenteraan. Dia akan hantar kod yang kita tak faham pun. Apa benda yang kita sebut, kod lah dalam kod. Dan dia akan terjemahkan balik dalam information yang kita faham. So ialah encryptions lah. Okay. Secure data tu pun boleh di-hack juga. Okay. So the end untuk 2.3. 2.3 dah habis. Okay, ada soalan tak? Ngantuk dengan suara medium cakap je. Sampai chat ni? Yes. Tutup mic. Najwa tak dengar suara? Sekejap. Kan medium punya mic mikrofon. Slow je. Okay, Najwa. Semula? Kelajuan dia? Speed. Okay, macam mana nak bezakan speed dalam LAN, speed dalam WAN? Betul, maksud Najwa itu ke? Okay, actually dia dari segi speed tu dia bergantung kepada how many user yang guna dalam satu masa. Contohnya kalau tekan dekat college tu ramai student tengah download, bagilah apapun sekali dia punya equipment yang ni pun dia akan jadi slow juga. Maksudnya kena tambah something yang kita nak lajukan dia. Okay, kelas apa untuk kita lajukan equipment network? Kita nak perlu tambah apa? Kat rumah kan siapa yang ada wifi, kalau nak bagi laju kita buat apa? Kita minta apa? Kita request apa dengan TM? Kita tambah apa? Kita tambah data, pool dia. Okay lah, contoh paling senang kalau handphone masing-masing kan. Handphone masing-masing kita top up data, kita tambah data, so dia akan jadi laju lah kan. Situasi tu lebih kurang sama kalau di peringkat LAN. Kalau kita set up dah cantik dah dengan kadar user hanya untuk 100 orang user, tapi at the same time semua 100 user tu guna printer. So dia akan jadi slow lah. Access internet tu jadi slow. Okay, so kalau WAN pula, dia ikut pada kadang-kadang cuaca lah juga. Cuaca WAN kan melibatkan luar kawasan kan. Slow tu dari segi cuaca mengganggu juga, dan juga device lah, maksud orang yang menerima data tu. Tu menunjukkan dia akan jadi slow jugalah. Walaupun yang pemberi ni, yang penghantar ni laju dia punya info, tapi yang menerima tu slow, dia akan jadi slow jugalah. Slow di sana. Okay Najwa? Okay, ada lagi soalan tak? Yang mana yang confused? Dia kalau topik chapter 2 ni, dia berkaitan dengan teori lah. Teori kita kena study, kita kena faham apa itu network, apa itu network architecture, apa itu classification network. Okay, senangnya kena jawab balik soalan-soalan yang ringkasan yang last slide tu. So yang tu dah menjawab lah. So insyaAllah boleh jawab exam tu. Jangan confuse je lah antara peer-to-peer dengan client server. Tapi sebenarnya tak adalah mengelirukan sebenarnya. Peer-to-peer dia tak perlukan apa, tak perlukan server. Okay, kalau client server dia perlukan server dan juga client. Okay,
Dah pukul 3.10 dah. Ada soalan nak tanya Madam sebelum kita tamat kelas? Sebab Madam saja je lah letak sampai 3.30. Tapi Madam risau juga ramai tak yang guna handphone ni? Guna handphone je. Boleh tak bagi feedback kat Madam kalau guna handphone data cepat habiskan macam mana? Boleh bagi? Syami macam mana? You punya respon. You guna handphone? Kadang data cepat habis Okay. sebab background apps kot rasanya. Sebab Madam guna Zoom ke? Tak. Mungkin dari segi lah yang Madam. Tapi cuma kalau Zoom tu macam mana nak cakap, kena internet stable lah. Sebab kalau macam internet slow, kalau Zoom suara dia jadi macam lagi teruk daripada Google Meet lah. Tapi okey je mana-mana. Setakat ni okey lah. Cuma ada kadang-kadang semua orang selesa pakai. Sebenarnya selesa pakai Zoom ke pakai Google Meet? Bagi respon kat Madam, nak Google Meet ke nak guna Zoom? Meet. Adam guna Google Meet je? Betul Madam. Saya duduk okey je sebenarnya. Okey je. Ikut Madam lah. Ikut kesesuaian Madam. Okay. Madam, sebab Madam lebih suka Zoom lah daripada Google Meet. Sebab Zoom ni senang. Madam share je, dia terus keluar semua. Dia advance sikit lah daripada Google Meet tu. Dari segi kalau present pun terus boleh guna dengan suara kan. Kalau Google Meet tu rasa macam tak boleh kot kalau present. Okay. Video yang kita share tu kan dia akan keluar suara. Okay, so ni dah pukul 3.10. So Mida harap actually ada lagi satu last chapter network. Tapi tak banyak, sikit je. Sebab kalau Mida habiskan 2.4, sekejap Mida tengok ada berapa slide. 2.4 ada berapa? 2.4 ni berkaitan dengan ni je, internet. Sikit je internet. Mida share lagi boleh? Sikit je. Masa dah habis? Boleh. 2.4. Saya on boleh kan? Okay. Internet lah kita masuk sikit 2.4. So nanti bila semua dah masuk, nanti next week kita ulang kaji je lah. Kita fokus pada logic gate lah untuk selesaikan tutorial kelas kita. Okay, Mida share lagi satu slide, kita habiskan. Okay, sekejap je, kita masuk pada 2.4. Okay. So now kita masuk 2.4, Introductions to the Internet. Okay, tadi kita dah study berkaitan dengan network. Okay, so last untuk kita cover UPS kedua, Internet Technology. Semua orang dah dapatkan poster tajuk apa tu yang keluar untuk UPS kedua nanti? Kita akan cover from 1.4, Logic Gate, sampailah 2.4, Internet Technology ni lah yang Bidang tengah buka ni. Okay, so dia soalan UPS kedua tu dia fokus kepada lecture notes. Okay, soalan dia akan refer pada lecture notes. Okay, so nanti jangan duk pening-pening kepala pula nak cari kat mana. So refer saja dekat lecture notes sahaja, nota-nota. Okay, so topik internet teknologi 2.4. Introductions, yang pertama sekali kita tahulah apa itu, dia akan tanyalah apa itu internet, describe advantage, disadvantage internet, and then explain kegunaan internet teknologi in the intranet and extranet. Okay, so ada 3 perkara yang kita kena faham. Apa itu internet, apa itu intranet, okay, apa itu extranet. Kan, kita hanya tahu internet saja, right? But bila kita belajar network, kita kena tahulah perbezaan internet, intranet and extranet. Okay. So, kita recap balik semula network. Ni biasalah, kau ulang balik lah. So, ini study communication devices and transmission media. Okay. Okay, now kita tengok apa itu internet. Okay, definitions internet. So, macam biasalah, internet is a worldwide collection of network to connect millions of business. This one is a field lah, bidang-bidang business, government, agencies, educational institutions and individual. Okay, so dia menjawab soalan lah, apa itu internet? Internet is a worldwide collection. Okay, itu perkara yang Mida nak semua orang faham. Kalau ditanya apa itu internet, internet is a worldwide collection. So
of a network to connect millions of business. Actually, all is a user. All is a user. Maksudnya semua ni adalah user. Tapi dia pecahkan kepada bidang lah. Business, government, agency. So ini don't worry kalau katakan dalam exam terlupa satu contoh kan, still lagi boleh diterima lah. Contohnya business, government, agency, educational, tiba-tiba je terlupa individuals. Okey lah, boleh lagi dimaafkan. Tapi maksudnya kena terangkan dia merupakan worldwide collections and then merupakan network to that connect million of our user lah. Okay, itu maksud dia. Internet. So ni pun teori lah Okay. So sejarah dia. Internet original. So sejarah dia dulu tahun ada tahun sebab medium pun ingat lupa. Tahun 1969. Okay, so dikenali sebagai ARPANET. Okay, soalan ni medium tak sure lah. Belum tidak, tapi ARPANET. Kalau katakan sejarah dulu internet ni dikenali sebagai apa? Okay, dalam kepala kita ARPANET. Okay, now kita call sebagai internet lah. Okay, so ini adalah penerangan dia saja. Functions event is a part of the network where disabled or destroyed by the disaster. Okay, ni adalah penerangan dia sajalah. So ni we then go through next. Ini sejarah dia saja. Jarang sikit lah dalam exam dia nak tanya sejarah-sejarah ni. Tapi just kita tahu sajalah because kita study berkaitan dengan internet. So 1969 ARPANET become. Okay, dikenali sebagai ARPANET. Ini boleh baca lah dia punya evolutions internet. Okay, so dia akan maju ke depan pada tahun 1986 and then dia akan majukan lagi 1995, berapa yang dia jumpa lagi and then benda baru lah, benda-benda yang pengkaji ni dapat, programmer or engineer yang dapat bentuk lagi satu teknologi. Okay, so today more than 550 million hosts. So maksudnya kemajuan tu lah sampailah terkini. Ini tak apa, just tahu je Jarang lah media pun tak pandai nak cakap, tapi jarang lah dia tanya pasal dia punya evolution internet tu. Okay. So describe, yang ni ada. Yang ni biasa adalah dalam exam. Kita kena describe lah apa kelebihan dan kekurangan untuk internet. Okay, so describe advantage and disadvantage of the internet. Okay, so ini dia punya kebaikan dia, nanti boleh baca. Menggunakan internet, people can communicate more efficiently and easy. So ini boleh study kalau nak jawab soalan. Yang pertama sekali, okay, media statekan kalau dikata advantage of internet, soalan dia perlukan advantage kan? Kelas ingat yang pertama point bagi easy communications. Okay, easy communications. Itu ialah jawapan yang pertama, point yang pertama, markah. So yang ni boleh goreng, boleh share lah, boleh cerita. Okay, second, kebaikan dia globalizations of knowledge. Okay, so dalam skema dia akan keluar jawapan dia macam ni lah. Second point, advantage dia adalah globalizations of knowledge. Okay, so kita boleh dia terangkan dia punya globalization tu macam mana. Okay, yang ketiga, entertainment, hiburan. Okay, menggunakan maksudnya kebaikan dia selain yang tadi tu, dia juga merupakan maksudnya untuk hiburan pun dia memberi kebaikan jugalah. For example, you akan suka main game kan, so maksudnya people can download games, movie, suka tengok Netflix kan, so music or apa-apa yang berkaitan dengan yang happy ataupun yang macam sesuatu yang berkaitan dengan entertainment lah. So point ketiga lah ialah entertainment. Okay, so tak susah lah. Number 4, online services. So yang ni lebih kepada macam kita nak booking tiket flight kan. Ada yang pergi Langkawi ke ni? Tata ada kat Langkawi dah ni. Ada tak? Ada tak kelas medium? Tata duduk kat Langkawi, online dekat Langkawi. Kan? Pergi medium tapi tak kesampaian. Apa dia? Pergi tapi tak kesampaian. Oh, nak pergi tapi tak kesampaian. Dah kenapa? Pergi je lah, booking tiket, pergi. Tak perlu pun nak first dose ke second dose ke kan, just swab test je, kena buat PCR je nak pergi ke Langkawi. Mana-mana pun tak masalah lah, tak perlu tu. So
Boleh je naik flight pergi Sabah, Sarawak. Hanya perlu buat swab test sajalah. Okay. Nak pergi overseas pun tak ada masalah kalau tak ada apa tu yang vaksin lah. Okay. So online services dia punya point untuk nilai untuk apa nama tu, untuk kebaikan dia. Okay, kekurangan dia pula. Sejak bila tanya, you all ada ni tak? Ada macam ada group tak untuk pelajar-pelajar semua? Ada join tak group pelajar-pelajar? Apa-apa isu? Tak ada ke? Tak ada You tak ada apa connection ke dengan ada apa nama tu yang boleh handle masalah pelajar? Tak ada So kalau boleh join lah mana-mana group, join dengan group PTA pelajar-pelajar yang mana yang yelah nak buat apa-apa berkaitan dengan pelajar. Pelajar ni penting sebenarnya, seluruh Malaysia. Hak kebajikan pelajar tu penting. Okay, so kelemahan dia pula, disadvantage. Okay, disadvantage for sure lah. Kan bila Syed cakap kan, kalau disadvantage tu fokus pada security je. Okay, so internet security issue, apa yang berlaku. So boleh tengok kat sini. And then social implications. Social implication with the increased additions to social network. Yang ni pun sama. Ni pun dia punya kelemahan dia juga dari segi social implication. Biasalah isu-isu yang berlaku. Ada nama lain, prolog ni, ni point lah, ni point. Okay, point. So, ni dari segi lah, you all kena ingat tau. Tiba-tiba jadi tulang macam cramp, belakang jadi backbone, kita punya belakang ni cramp. So, effect lah tu, social implications. Dari segi you punya kesihatan lah, boleh juga kaitkan dengan kesihatan. Okay, so boleh bagi ini adalah disadvantage. Okay. So yang ketiga virus threat lah. So dari segi virus. Okay, so actually point dia tak banyak. Point dia pendek-pendek je. Tapi untuk kita terangkan tu lah kita kena faham. Okay, bila nak jelaskan dia tak semestinya jawapan tu macam kalau dalam day one kan kita confused. Macam ni nak starting nak menerangkan virus threat ni macam mana kan. So tak kisah as long boleh faham berkaitan dengan virus threat tu macam mana. Okay. Kita dah dengan virus kan. So ceritalah sikit. Computer connect to the internet, very prone to target. So virus attack and may ends up crashing. So macam-macam lah boleh share berkaitan dengan virus threat ni. Okay. Pemeriksa dia akan nampak je virus threat ni. Okay, cantik dah ada markah. So ayat ni dia akan baca je lah. Dia akan baca. So okay, relate juga ni. Okay, boleh dapat markah. Terus mesti kita kena hafal. Bila sudah hafal ni, bila risau kan, bila tersadung kan tak ingat semua. Masuk dewan tak ingat dah. Okay, so last penggunaan internet teknologi, intranet, extranet. Okay, media nak terangkan dia punya Oricon. Gambaran media nak cakap. Okay, bayangkan payung, payung, umbrella. Semua orang ada umbrella kan? Semua orang kenal umbrella kan payung. Okay, payung tu merupakan apa sebenarnya? Adakah ialah internet, intranet, extranet? Payung tu. Siapa dapat idea? Intra. Bukan, intra is the dalam. Extra. Internet. Extra tak boleh juga, dia berada lagi dalam di luar extra. So the main public kan bila cakap tadi kan kalau one tadi kan dia public kan, dia punya tak ada ownership kan. So sama jugalah konsep dia macam internet. Internet dia macam payung lah, di payung. So di dalam internet tu dia ada intranet dan dia ada extranet. Okay. So definitions untuk intranet is a private network. Okay. Dia merupakan private network. Contohnya dalam jabatan matematik kita ada dua unit kan, unit matematik dan unit sainstom. Okay, so kita boleh setkan kita punya network untuk unit math hanya intranet, unit sains komputer tu pun intranet. So dia private network lah untuk kedua-dua unit tu. Okay, use the internet technology, for sure lah intranet menggunakan internet. Okay, private network that's use the internet technology that can only be accessed by the employee inside
the organization. Yes, betul lah macam Mida bagi contoh tadi. Jabatan Maths tu dia ada dua unit, unit Maths dan unit Sainscom. Okey, dua-dua unit ni kita setkan sebagai private network. So hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu sahaja dalam unit. Contohnya unit Sainscom dia tak boleh share lah dia punya maklumat daripada unit Maths. Macam tu. Student Sainscom punya markah, unit Maths tak boleh tahulah dia punya student Sainscom punya markah. Macam itulah kronologi situasi dia tu. Tetapi kedua-dua unit Sainscom dan unit Maths menggunakan servis internet yang sama. Okey? Tapi dipecahkan dari segi intranet. Okey, Mida tengah terang intranet belum extranet. Okey. Accessibility ni can only be accessed by the employee within inside the organisation. So Mida dah cakap tadi, kalau Mida cakap tadi unit Sainscom menggunakan intranet, hanya pensyarah-pensyarah Sainscom saja boleh akses sistem tu. Okey, pensyarah lain tak boleh. Okey, so itu ialah intranet. Contoh dia macam ni. Intranet generals make company information. So contoh dia macam ni lah. Katakan ni ialah pengarah, ni ialah timbalan pengarah. Okey, so bila timbalan pengarah dia nak deal dengan pensyarah unit Sainscom sahaja. So dia menggunakan methods intranet. Okay, so dia ada password lah sebenarnya. Bila katakan dia bagi sistem tu, hanya pensyarah Sainscom saja boleh akses. Okay, so ini ialah intranet, dalaman. Okay, how about extranet? Extranet, dia private network that use internet technology that can only be accessed by employee within inside the organizations and supplier, vendor, partner and customer outside the organization. Okay, contoh dia macam ni. Kita roti gardenia lah, roti gardenia. Okey, roti gardenia, tahu tak roti gardenia tu kat mana? Kilang dia? Selangor kan? Selangor. Okey, tahu tak berapa banyak kilang gardenia kat Selangor ni? Berapa belas? Sebab Mida pernah pergi nak ambil collection untuk kebajikan kan, Mida nak pergi, Mida terlupa. Rupanya banyak dia punya kilang kan. Salah pergilah kilang section berapa Mida pergi. Rupanya bukan kat sini. Mida nak kena claim, nak kena ambil stok roti. Mida kena lah pergi satu lagi lokasi kat Shalam. Rupanya banyak sangat kilang gardenia yang ada part-part dia. Kilang ni buat ni. Terus ada yang pernah dapat maklumat tentang kilang gardenia? Pernah pergi ke, ada saudara ke kerja? Dia banyak So contoh dia macam ni. Department dia tu, department gardenia tu dia akan set up sebagai intranet. But bila dia ada supply dengan orang luar, supplier, maybe supplier tepung ke, supplier apa ke, so dia perlukan extranet, dia kena buka sistem dia tu dan dia kena set up sebagai extranet supaya supplier boleh access sistem, vendor pun boleh access sistem, pembekal, okay, partner, business partner ke what else, dia punya partner, so boleh access dia punya sistem, and customer luar pun boleh access sistem dia. Tu contohnya lah situasi yang Mida boleh bezakan intranet dengan extranet. Ataupun lagi satu contoh, bangunan dekat college kita tu apa kita ada HCP kan. Okay, bangunan HCP, kita nak connect dengan bangunan dekat jabatan office kat depan tu, katakan jabatan Maths. So bila jabatan Maths tadi kan Mida dah bagi tahu, mention kan, unit Sainscom dengan unit Maths dua-dua guna intranet. But bila dia nak access dengan student yang contohnya student yang ponting ke, student yang masalah ke, dia nak connectkan dengan unit HCP, okay, hal ehwal pelajar. So dia perlukan network extranet. So dia kena set up lah extranet, dia kena buka sistem extranet, baru dia boleh access, baru HCP boleh, baru pensyarah boleh access dengan HCP. Macam itulah situasi dia, gambaran dia lah. Boleh? Pening dah ke? Sikit lagi. So, okay, dia punya, okay, cuba baca dia punya. Can only be accessed by employee within inside. Okay, ni sama ni dia punya penerangan dia sama dengan intranet. Okay, the organizations and supplier, vendor, partner, ini dia sambung lagi satu point, because dia adalah extranet. So kat sini dia ada 2 point lah.
So dia boleh, staff dia kat dalam pun boleh access sistem, and orang luar pun boleh access sistem. Orang luar tu bukan simply orang luar lah, maksudnya orang yang kita bagi password jugalah untuk access sistem. Okay, so ni situasi dia. Internet, okay, internet ni macam payung tadi lah kan, dia cakap ke internet ni dia public because dia public. So main office menggunakan intranet, tapi bila dia ada link dengan orang luar, supplier dia, maybe lah ramai kan supplier company tu, and then dengan dia punya customer. So kita kena set up dia sebagai extranet, but dia tetap menggunakan intranet dan juga internet. Faham tak maksud dia? Di kalau ini saja, nampak tak kesan media gerak ni, bulat ni? Kalau ini saja maksudnya dia intranet. But kalau ada lagi orang yang terlibat dalam sistem tu, orang luar, supplier ataupun customer, so kalau ada 3 benda Allah ni ataupun lebih-lebih lagi lah benda-benda lain, maksudnya dia dah dinamakan sebagai extranet. Okay? Dalam masa yang sama, dia akan menggunakan internet. Kalau tak ada internet tak boleh nak access kan? Okay. So now macam ni, kalau confuse tengok 3 kolom ni, nanti baca balik lah, study balik. Okay, dari segi definitions dia, for sure lah dia akan berbeza lah. Sini dengan sini dia ada tambahan lagi satu je untuk intra dengan extra ni. Dia ada tambahan satu saja lagi lah untuk orang luar. Okay, so accessibility ni, tengoklah dia punya penerangan dia. Definitions lebih kurang je ni. Okay, gambar rajah yang terakhir, slide yang terakhir. Okay, so ni kan tadi bila cakap kan internet ni macam payung lah kan. Payung, janganlah exam sebut payung pula. Media cuba nak bagi gambaran supaya student boleh faham. Internet ni dia macam luar lah, dia cover keseluruhan. Dia akan cover internet, maksudnya internet dua-dua akan guna internet. Tu maksud media. Intranet untuk orang dalaman. Kalau ada melibatkan orang luar, kita akan panggil intranet. Okay, so itu dia punya ni lah. Biasanya soalan keluar macam ni. Soalannya biasanya dia akan minta perbezaan je. Perbezaan internet dengan intranet, or internet dengan extranet, ataupun ketiga-tiga kita kena bagi definition. Okay, itu saja. Tepat 3.5. 3.28. Belum lagi. Okay, ada soalan? Kita nak tamat kelas? Kita punya lecture? Ya ada madam. Okay je, pening tak? Pening tak belajar network? Okay je kan? Sikit lah. Okay je kan? Dani nak cakap apa? Tak ada. So Media harap sangat Media harap sangat semua orang dapat baca balik, study balik. Yang Media bagi slide hari tu pun Media bagi smart note kan? Rasanya smart note. Dan juga dapatkan nota yang Media share tadi tu. Kalau nak dapat macam medium tu, ambil dekat portal sahaja. Okay. Dan untuk latihan tak perlu buat lagi. Tak perlu buat lagi lah. Settlekan dulu logic gate dulu logic gate. Okay, latihan tak perlu buat lah, tapi tak perlu buat tu kalau siapa yang dah settle 1.4 bolehlah continue sebab nak cover UPS kan minggu yang ke-10. Okay, itu sahaja untuk kita punya kuliah hari ni. Medium dah masuk untuk network. Apa-apa nanti boleh discuss dalam group Okay, itu sahaja hari ni. Terima kasih atas data anda semua. Terima kasih kerana ada dengan Medium petang ni. Kejap lagi, okay, Medium nak buka, Medium nak offer lah. Tapi tak offer lah, nanti kan ramai pula kan masuk kan. Tak apalah, nanti Medium bagi link untuk join tu, video tu. Okay, tak apa, kalau apa-apa nanti Medium maklumkan dalam grup Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, Okay, Nirvana. madam. Bye. Thank you.